Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Okey semua ya? Dah bersedia untuk belajar hari ni? Bersedia dah, Doktor. Lama Okey. dah. Untuk hari ni sebelum kita belajar, saya akan tunjuk satu video untuk menarik korang ya. Nampak? Kejadian elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca. Nampak Doktor? Kesannya boleh mengakibatkan pencederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ, dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut. Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga, dari tahun 2000 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Sampai tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik pada mangsa yang percayai tidak memanggil kasir ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu juga dipercayai basah kerana hujan. Difahamkan, mangsa sempat khabar kepada seorang rekannya bahawa dia berasa panas sebelum obat. Gitaris profesional Wan Razman Irfan atau lebih dikenali sebagai A.R. bersama kakaknya berdampingan akibat terkena renjatan elektrik berpunca daripada alat panas. Seserta mendapati kakaknya yang sedang memandikan anaknya secara tiba-tiba terkena renjatan elektrik. Malam-malam ini yang ingin membantu turut terkena renjatan. Okey. Nampak tak? Apa dia berlaku kesan buruk renjatan elektrik ni? Kita tengok semua menyelibatkan kemalangan maut. Jadi bila bermain dengan elektrik ni, kita tak boleh ambil sambil dewa. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, salah satu caranya adalah sentiasa membuat pengujian elektrik. Maksudnya pengujian alatan elektrik tu, kita kena selalu buat. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan satu slide. Okey, nampak? Nampak lagi? Nampak Doktor? Okey. So tajuk kita hari ini adalah pengujian alatan elektrik. Okey. Nampak kan apa yang terjadi tadi dalam video tadi pun saya dah tunjuk. Di sini pun saya tunjuk lagi. Saya nak tekankan bahawa renjatan elektrik ni bukan satu benda yang main-main. Dia melibatkan nyawa seseorang. Tak kita kena ataupun mungkin orang lain yang kena. Jadi sebagai kita ni sebagai kata sesama manusia, kita tak naklah sebab disebabkan kita orang lain yang mati. Okey. Okey. Okey, pengujian alatan elektrik ni sebenarnya untuk memastikan penyambungan alatan elektrik dalam keadaan baik. Okey, memastikan tiada arus yang bocor ke bumi, memastikan kadar arus diterima adalah tepat. Okey. Daripada tiga yang diberi ni, memastikan penyambungan elektrik dalam keadaan baik, ini contoh dia. Andai kata kita buat pemasangan elektrik, ada satu dua wayar tu kita ikat tak kemas. Dan melalui pengujian inilah kita akan mengesan dekat bahagian mana yang ada kelonggaran dalam penyambungan. Okey, untuk yang kedua, saya bagi contoh tadi yang macam budak main bola tadi. Dia main kat padang, tapi disebabkan ada kebocoran arus ke bumi, budak tadi terkena renjatan elektrik. Okey. Yang ketiga ni memastikan kadar arus diterima adalah tepat. Kebiasaannya
arus yang datang daripada TNB ni selalunya dia ada peak ataupun orang panggil arus puncak. Jadi untuk peralatan elektronik, dia adalah benda yang tidak elok lah, sebab arus puncak ni boleh menyebabkan kerosakan pada alatan elektronik. Sekarang ni ada apa yang nak tanya? So far faham doktor. Sekarang ni faham lagi lah. Okey. Ini adalah contoh-contoh alatan pengujian yang biasa digunakan oleh seseorang technician. Okay, faham Yang pertama adalah insulator tester. Dia sebagai kita nak uji penebatan lah. Okey, ujian penebatan, apa maksud penebatan sendiri? Saya boleh explain kepada saya, apa maksud penebatan? Maksud penebatan ni dia ada maksud halangan. Ada sesuatu yang menghalang arus tu keluar daripada kawasan dia. Okey. Putra boleh explain sikit? Kalau penebatan ni maksudnya arus yang masuk dengan yang keluar tu akan berkurang dekat arus yang keluar tu. Sebab ada penebatan tu lah, komponen penebatan tu. Dia kalau bahasa mudah dia, penebatan ni sebenarnya sebagai kulit luar kalau kita nak faham dia. Dia nak lindung wire yang ada dekat dalam tu. Jadi macam contoh wire dekat rumah, kita ada, kalau korang perasan dia ada untuk high voltage dia ada 3 layer. Dia ada balutan dawai, dia ada kain, penebat kain, kemudian dia ada dawai, dan dia ada plastik, dan last sekali adalah rubber ataupun PVC. Itu adalah untuk penebat wire industri lah. Dan untuk kalau di rumah pula dia akan ada macam contoh wire setrika, perasan tak? Dia balut dengan kain. Itu adalah untuk heat resistant. Kalau dia pakai macam normal wire punya, penebat tu akan cair. Jadi tu dia guna penebat jenis kain. Sebab kan setrika panas, dia menghasilkan tenaga haba. Jadi haba akan melalui wire yang dekat setrika tu sendiri. Okey. Yang kedua, clamp meter. Yang tadi yang saya terangkan untuk baca arus, kita akan gunakan clamp meter. Nampak tak gambar clamp meter tu? Dia ada clip, lepas tu dia ada knob, kita boleh pilih, dan dia ada ni apa, display dia lah. Okey. Yang ketiga, ini mesti korang biasa tengok. Dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kita akan jumpa benda ni. Multimeter. Multimeter ni untuk penggunaan dalam elektrik ni memang sangat banyak. Kita boleh guna dalam elektrik untuk menguji keterusan wire, keterusan voltage, macam-macam lah kita boleh guna. Dan untuk elektronik kita boleh buat ujian perintah, ujian kekutupan, ujian lagi, macam-macam ujian kita buat menggunakan multimeter. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Masih faham doktor. Okay. Seterusnya, okey. Nampak kan soalannya? Nampak tak soalannya? Nampak. Okey. Ini cara penyambungan menggunakan saya dulu apa ni? Insulator tester. Okey, nampak cara nak penyambungan dia? Okey. Wire yang ada klip tu dia akan biasanya terletak kat wire pembunyian. Dan wire yang ada probe tu kita akan letak kat wire load. Nampak tak? Dia ada sambungan daripada mana? Load
Kita nampak dia letak dia punya probe tu. Nanti kita akan baca reading dekat dia punya display lah. Okay. Kat situ kita boleh tengok cara penyambungan dia. Kita boleh buat live to live, live to neutral dengan live to earth. So kita boleh uji salah satu. Contoh kita buat ujian perubatan live to live. Kita akan ambil penyambungan antara wire yang ada kepada clip tu sambung dengan wire live. Dan probe tu kita akan sambungkan live. Kita akan tengok kat mana yang ada bocor. Okay, faham? Faham Doktor? Faham? Okay. Ini clamp meter. Biasa kita guna clamp meter ni pelbagai cara sebenarnya. Ada yang ada probe macam multimeter dan ada yang pakai clamper. Clamper ni sebenarnya lagi mudah daripada nak guna pakai wire-wire tu sebab kita boleh clamp je dekat mana yang kita nak. Okay, macam ni dia guna clamp meter untuk cek arus yang ada pada litar ni. Jadi ada wire tu dia akan clamp dekat wire tu lah, kita akan cek. Lagi satu, penggunaan clamp meter juga kita boleh guna untuk mencari mencari wire tu kalau ada yang putus ke tengah-tengah. Kita boleh pakai clamp meter. Kita akan masukkan wire tu dekat clamp meter macam ni. Okey, kita akan lalukan macam tu, tengok kat mana yang tak ada arus. Kalau yang tak ada arus tu, di situlah wire tu putus. Okey, faham? Faham Doktor? Okey, seterusnya. Ini ujian untuk penggunaan multimeter. Okey, kalau kita perasan dekat multimeter ni, dia ada banyak selector. Kita boleh pilih nak uji apa. Kalau untuk menguji kesambungan ataupun keterusan, kita akan pilih yang ada lambang buzzer. Okey. Selain itu dekat selector multimeter juga dia ada pilihan untuk cek voltage AC dan untuk cek voltage DC. Okay, dekat sini banyaklah dia ada pengujian perintah, pengujian diode dan sebagainya lah. Okay, sebelum saya nak teruskan lagi, ada soalan tak nak tanya? Setakat ni faham lah Doktor? Faham insyaAllah Masih faham Doktor? Masih faham sebab tak banyak pun pengajaran hari ni. Kalau dah faham semua, saya nak bagi soalan Boleh? Boleh. Kalau kita buat quiz boleh? Boleh dah. Sekejap, saya Boleh? try share sekejap ya. Okey. Kan? Nampak Doktor? Link Doktor dah hantar dalam group Tak, kita buat online terus macam ni. Jadi saya akan tanya seorang-seorang, jawab terus. Jadi kita tengoklah, kita sama-sama saja. Okey, cara menggunakan clamp meter yang betul untuk bercara macam mana? Warna kuning, clamp dikepekkan pada kabel hidup. Bagi saya. sebelah kanan sekali. Nabil? Pada kabel hidup. Okey, kita tekan. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Okay. Pilih alatan pengujian elektrik yang bertujuan untuk menguji keterusan elektrik. Ni yang mana? Kanan sekali. Apa dia? Multimeter? Ya, multimeter. Baik. Okey. Okey.
Kegunaan insulating tester adalah untuk mengaturkan kadar atau padat pada alatan elektrik. Dia nak kata apa? Dia ada keyword kat situ, insulator, penebatan. Penebatan. Silap lah tu. Apa dia? Apa? Penebatan. Kita arus saja. Betul? Betul tak ni? Cuba. Penebatan ke ketebatan? Betul. Pandailah Amirul. Janganlah. Seterusnya. Multimeter digunakan untuk menguji dot arus elektrik. Okey. Kadar. Apa dia namanya? Kadar. Itu dia. Itu dia. Bukan keterusan. Tadi kita baru jawab. Salah Nabi. Jawapan yang sebenarnya adalah keterusan. Salah tu. Okey. Ini soalan yang kelima. Apakah gambar tu? So, dia tak nampak gambar. Ada cangkuk atas tu rasa. Bitter kan? Apa dia? Kan ni kilometer. Kilometer. Okey, try. Setujulah kilometer kot. Sebab ada klaim tu. Dah. Soalan yang terakhir untuk hari ini. Kenapa alatan elektrik perlu diuji? Kenapa alatan elektrik perlu diuji? Kalau tiga-tiga, Memastikan penyambungan elektrik itu betul. Okey, betul. Memastikan tiada benda dalam elektrik. Betul. Memastikan tiada arus betul. Kan betul. Jadi jawapannya 1 dengan 3 kot ada. Amirul salah. untuk bernali kita tak boleh guna alatan pengujian ni. Mati kita. Faham? faham. Kalau kita contohlah wayar tu ada air, takkan kita nak sumbat tangan kita nak pergi test. Faham? Bahaya lah, tak selamat lah. Betul. Kalau benda yang dah yang basah ataupun wayar tu ada bocor, kita first step kita jangan direct nak pergi uji pakai test pen apa semua. Tak boleh. First kali jadi macam tu, dia nak uji dia pun kena tutup switch utama dia dulu dan barulah kita boleh buat pengujian. Okay, faham sebab tu? Faham? Okay, nanti saya akan bagi latihan. Saya nak buat lah. Latihan tu boleh dihantar 2 minggu lepas sekarang. Baik. Okay, Okay, setelah itu saja. Nanti kita jumpa lagi lah insyaAllah di kelas akan datang. Semoga perjumpaan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua lah. Baik. Okay. Assalamualaikum. Dan insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.